Baik, mengenali tabiat-tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat. Betul. Kadang-kadang ianya tidak sihat untuk kesihatan tubuh badan tani, apatah lagi minda ke tani. Ya. Dan tadi kan Nisa cakap katanya bini-bini selalu ni. Ketawa ya. Tapi indah semua, kadang-kadangnya ia berlaku kepada petani disebabkan bercampur aduk. Kalau yang dia tu macam mana? Wanita ni sebetulnya emotional being. Tadi dia bawa emosi sebetulnya. Sebab tu emosi tu kadang boleh membuat pikiran kita ni. Kalau kadang-kadang. Tapi tadi tanyalah kepada pakar, benarkah indah kaum wanita ni melebihi pemikiran dorangan ni, terlalu emosi, selalu memikirkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat ataupun macam mana? Mana adil tu kalau bini-bini je kan macam. Baik, kita ni bersama narasumber kita ni hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Tadi sudah tadi diperkenalkan ya tamu undangan kita pada hari ini. Jadi itu Sazrina. Siapa yang Sazrina? Puan Sazrina? Nama saya Shazwina. Okey, dan juga Puan Bibi Sazrina. Kenapa sama? Nama yang sama. Saya baru melihat nama yang sama ya. Jadi Puan Sazrina, Puan Bibi lah. Okey. Jadi kita ingin bertanyakan pada pagi ini ya dengan tajuk ini bincangkan mengenai tabiat-tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat. Jadi mungkin Puan boleh menghuraikan sedikit sebanyak mengenai dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rancangan Rampai Pagi kerana menjemput kami. Tadi nama saya Shazwina dan bersama saya Bibi Shazwina. Dan kami adalah pegawai psikologis dari Perkhidmatan Psikologi Klinikal dan Masyarakat di bawah Kementerian Kesihatan. Dan kami juga hari ini mewakili Talian Harapan 145 Outreach Team, iaitu satu projek yang kami lakukan sebagai projek lanjutan bagi Talian Perkhidmatan Talian Kesihatan Mental Brunei Darussalam, iaitu Talian Harapan 145. Jadi itulah sedikit kami akan menghuraikan sedikit kepada tajuk cognitive distortions, iaitu cara-cara pemikiran yang tidak bermanfaat. Topik tabiat-tabiat mengenali tabiat-tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat ya, Puan. Jadi boleh kita dimulakan dengan Puan Bibi untuk mengungsikan sedikit pemilihan topik pada hari ini mengenai topik pada hari ini. Okay, terima kasih Puan. Sebagai sebagai pegawai psikologis dan juga ahli Talian Harapan Outreach Team, kami actually ingin membantu menyampaikan projek-projek komunikasi dan kempen-kempen Talian Harapan 145, which includes meningkatkan kesedaran kesihatan mental dengan cara yang lebih mudah diakses oleh orang ramai. Okey. Jadi topik kami hari ini iaitu mengenali tabiat-tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat, atau dalam istilah psikologi recognizing cognitive distortions adalah penting untuk meningkatkan kesedaran kita ni, because this is something yang sering dialami oleh orang ramai, tetapi mungkin kebanyakan orang ramai indah beberapa menyedari yang mereka actually mempunyai tabiat-tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat atau tidak baik ni. Jadi memandangkan tabiat-tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat ini sesuatu yang dialami oleh orang ramai. Jadi mungkin Puan Sazrina boleh menerangkan lebih lanjut lagi definisi tersebut. Okay. Jadi cognitive distortions ini pada permulaannya adalah satu konsep yang diperkenalkan di bawah payung behavioral therapy, dan sampai masa ini pun ia masih lagi juga digunakan dalam cognitive behavioral therapy dalam bidang psikologi, kerana ia didapati ada corak-corak pemikiran yang menyumbang kepada seseorang itu mempunyai pandangan negatif terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap dunia sekelilingnya. Jadi ia satu istilah yang masih lagi kami gunakanlah masa ini dalam cognitive behavioral therapy, tapi akan kami terangkan dengan lebih lanjut lagi kemudian. Tapi pada kesimpulannya, cognitive distortions ini adalah corak-corak pemikiran yang tidak rasional dan tidak berasas, dan ianya membuatkan kita ni cenderung kepada memperbesar-besarkan ataupun memburukkan situasi, dan jenis pemikiran inilah yang menyebabkan tani punya persepsi of reality itu menjadi terganggu ataupun kurang tepat. Sebab itulah ia tidak bermanfaat bagi tani, sebabnya tani punya
persepsi of reality itu kurang tepat. Okey. Kalau you cakap tentang corak-corak ni macam banyak sebetulnya ya corak-corak tu. Jadi mungkin boleh Puan berkongsi dengan kami lebih lanjut lagi. Sebenarnya jenis-jenis corak pemikiran yang tidak bermanfaat itu apa saja? So actually ada banyak jenis-jenis cognitive distortions atau tabiat-tabiat pemikiran aneh. Tapi hari ini kami akan share 3 jenis sahaja. Okay, so yang pertama sekali yang sering dialami oleh orang ramai adalah dipanggil jumping to conclusions. Okay, apa dia jumping to conclusions? Ianya apabila kita menganggap bahawa kita tahu apa yang orang lain fikirkan, okay, juga dikenali sebagai pembacaan minda, atau apabila kita membuat ramalan tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Okay. So sebagai contoh jumping to conclusions, sekiranya hari ini saya celebrate hari jadi saya lah. Okay, just an example. Kan kalau hari jadi ini kami menunggu macam kawan-kawan atau keluarga untuk greet happy birthday kan. Tetapi apa yang akan terjadi kepada pemikiran saya sekiranya kawan baik saya yang rapat dengan saya telah terlupa mengucapkan selamat hari jadi. Okey. Sekarang dia pun membuat saya berfikir macam kenapa kawanku my best friend Inda menggreet aku happy birthday sedangkan setiap tahun dia greet. Pukul 12 malam lagi greet. Okey. So sampai serta merta berfikir pun maybe kawan-kawan ni panci aku ke lah. Tetapi ada besar kemungkinan yang kawan saya ni maybe ada alasan yang munasabah, okay, yang mengelakkan dia untuk mengucapkan saya selamat hari jadi. Okay, maybe ia busy kah atau ia terlupa kah, tetapi saya telah membuat andaian yang tidak benar atau tidak ada bukti. Okay, so ini contoh jumping to conclusions. Okay. Kemudian satu lagi tabiat pemikiran yang tidak baik adalah black or white thinking, yang bermakna melihat satu ekstrim, melihat suatu situasi atau keadaan dengan satu ekstrim ataupun yang lain. Okey, sama ada perkara itu betul atau salah, baik atau buruk, tanpa melihat di antaranya. Okey, sebagai contoh, jika Auda diberi tugas di kerja, okey, dan Auda menyiapkan tugas satu dengan cara yang tidak sempurna atau ada sebarang kesilapan. Okey. So sampai kena tagur bos lah. So Auda pun berfikir macam kenapa aku ni cuai ya? Memang aku ni orang yang indah berguna atau indah bernilai pasal buat kerja pun dah bagus. Okey. Tetapi sebenarnya walaupun Auda tidak mahir dalam sesuatu perkara kah atau suatu tugas, bukan bererti yang Auda tidak boleh mahir dalam perkara yang lain kan. Dan kalau membuat kesilapan pun ia indah menentukan nilai Auda sebagai seorang manusia. Jadi mungkin Puan Sazwina boleh menambah dengan topik apa yang kita tanyakan sebentar tadi. Jadi lebih kurang seperti black or white thinking yang dikongsikan oleh Bibi tadi, di mana kita ni memperbesarkan keburukan sesuatu. Ialah ada lagi satu bentuk pemikiran yang tidak bermanfaat yang dipanggil catastrophizing. Jadi mungkin Tani semua pernah mengalami situasi di mana apabila Tani berhadapan dengan satu masalah, Tani merasa masalah itu sangat besar dan sangat menakutkan bagi kita ni. Sampaikan Tani pun terperangkap dalam membayangkan situasi dan masalah kita ni itu bertambah lebih dan lebih teruk lagi. Jadi inilah yang dipanggil catastrophizing, dan ianya boleh berlaku apabila Tani berhadapan dengan satu masalah dan terus menganggap bahawa hanya hasil yang terburuk akan terjadi. Dan tapi sebenarnya pada hakikatnya masalah yang Tani hadapi itu mungkin bukan sebesar itu pun, mungkin indah seteruk yang Tani bayangkan. Jadi sebagai contoh, kalau kiranya dalam senario di mana alarm Tani dah berbunyi lah, contohnya kalau alarm dah berbunyi mungkin terlintas dalam fikiran Tani, macam mana kalau aku akhir masuk kerja, kalau aku akhir masuk kerja, sekarang dah aku sampai masuk meeting, kalau aku dah sampai masuk meeting ni, indah aku kena buang kerja aku ni, indah aku kena ambil kerja lagi di masa depan, dan semakin teruk lagi dan semakin menjadi-jadi lagi fikiran itu. Tapi sebenarnya semua ni datangnya dari situasi di mana alarm dah berbunyi saja, dan ia hanya menjadi buruk dan teruk apabila Tani membayangkan kes senario yang terburuk akan terjadi.
Dia inilah beberapa jenis corak pemikiran yang bermanfaat. Gitu padat sekali ya corak-corak yang diterangkan tadi. Saya pun dapat memahami juga mungkin dalam sisi cara pemikiran mereka itu ada dua ekstrim yang berbeza ya maksudnya. Jadi mungkin boleh Puan Bibi menjelaskan juga mengapa tabiat-tabiat atau corak-corak pemikiran ini dapat memudaratkan seseorang. So, tabiat-tabiat pemikiran ini actually boleh meningkatkan kesengsaraan atau kebimbangan seseorang dan membuat kita ni merasa buruk tentang diri kita sendiri. Okay. Ia juga terlibat dalam permulaan atau pengekalan, just the continuation of masalah-masalah kesihatan mental. Baik. Okay, seperti kemurungan iaitu depression ataupun perasaan uri iaitu anxiety. Okay. So sebenarnya ia adalah perkara yang biasa atau normal untuk mempunyai corak-corak pemikiran ini sekali-sekala, tetapi ia boleh memudaratkan apabila ia kerap berlaku ataupun berlebihan. Ya. Dan ketika ini memang ya banyak di antaranya kita ni mendengar ya mereka yang kemurungan dan juga uri orang tadi. Lalu kalau dulu-dulunya uri ini kerana apa? Lepas beranak lepas beranak, tapi sebenarnya indah. Betul. Banyak di antara kalangan kita ini yang urinya berlebihan dan sebagainya. Jadi di sini seperti yang Puan sebutkan sebentar tadi ya. Jadi ternyata banyak perkara-perkara yang diterangkan juga sesuatu yang kami sering alami setiap hari ni. Mungkin kita ini pun ada rasa macam itu. Dah dapat lari kan dari perasaan tu. Jadi mungkin Puan boleh mengongsikan mengapa perkara ini biasa terjadi kepada orang ramai. Okey. Jadi dari sudut pandangan evolusi dan dari pandangan evolusi lah, minda kita ni sebenarnya mengutamakan kelangsungan hidup ataupun survival. Jadi ia lebih mengutamakan survival ni daripada informasi yang tepat. Tapi kadang-kadang berbanding dengan menggunakan jalan laluan pemikiran yang logik dan rasional, kadang-kadang minda kita ni akan mengambil laluan pintas ataupun shortcut. Dan kadang-kadang shortcut inilah yang membuatkan pemikiran ataupun corak pemikiran tadi itu mungkin kurang tepat ataupun boleh juga menjadi palsu. Kalau kiranya Tani punya pemikiran itu biasa memakai laluan pintas ni jadi sukar untuk Tani sadar jo yang tadi gunakan cognitive distortion satu. Kalau mungkin Puan Bibi ya boleh mengongsikan selebihnya. Selain daripada itu juga setiap orang mempunyai pengalaman yang unik, yang membentuk diri kita sendiri. Jadinya cara kita mentafsir dunia di sekeliling kita ni pun berbeza kan. Tetapi siapapun di antara kita ni boleh jatuh dalam perangkap corak-corak pemikiran yang tidak bermanfaat ini. Perbezaan antara mereka yang kadang-kadang tersandung dengan pemikiran ini dan mereka yang menghadapi kesukaran jangka panjang adalah keupayaan untuk pertama sekali mengenal pasti masalah tersebut. Realize that it's a problem. Dan kemudian mengubah suai atau membetulkan corak-corak pemikiran yang salah ini. Tetapi of course ianya adalah satu kemahiran untuk melakukannya dan sesuatu yang boleh diperbaiki jika dipraktikkan. Betul sekali. Jadi kita ni sudah mendengar tadi antara corak-corak tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat kepada kita ni. Kita ni melihat masalahnya. Jadi mungkin boleh dikongsikan selepas ini. Bagaimanakah orang ramai boleh mengatasi tabiat-tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat ini? Jadi untuk mengatasi pemikiran yang tidak bermanfaat ini, kita ni terlebih dahulu perlu mengenal pastilah juga apa dia tabiat pemikiran ini. Jadi tabiat-tabiat pemikiran ini ada ciri-cirinya yang sendiri, iaitu ia lebih cenderung kepada mengheboh ataupun membesar-besarkan sesuatu, dan ia kebiasaannya adalah terlalu umum ataupun general, dan ia juga keterlaluan atau melampau. Jadi satu teknik yang Tani boleh gunakan ialah kalau kiranya Tani ada pemikiran yang mungkin membuatkan Tani rasa susah hati, Tani boleh cuba untuk sebut nyaring-nyaring pemikiran yang membuatkan kita rasa stres ataupun boleh dituliskan juga. Dan apabila Tani tuliskan dan sebutkan nyaring-nyaring, dari sana Tani boleh melihatlah macam mana untuk mengenal pasti.
Jadi menggunakan contoh yang kami kongsikan sebelum ini tadi, contoh di mana senario alarm dah berbunyi dan mungkin ada pikiran, okey kalau alarm dah berbunyi, Indah sempat masuk meeting, kena buang kerja, Indah kena bekerja lagi di masa depan. Jadi Tani boleh lihat kalau kiranya Tani tuliskan ada perkataan tidak pernah mendapat kerja di masa hadapan. Jadi tidak pernah itu pun dengan sendirinya adalah satu adalah satu yang agak sesuatu yang agak melampau, perkataan yang melampau. Kita ni boleh lihat dari yang jual dari slide dan skrin juga. Senario yang diberikan pada tadi ya. Senario yang diberikan satu tadi. alarm tidak berbunyi. Bagaimana jika aku lewat untuk mesyuarat penting dan bermacam-macam pikiran yang keluar sebetulnya. Bermacam-macam pikiran negatif yang dikeluarkan sewaktu daripada satu insiden saja, itu daripada alarmnya tidak berbunyi. Mungkin Puan Bibi boleh kongsikan. So teknik seterusnya yang digunakan untuk menangani corak-corak pemikiran yang tidak bermanfaat adalah teknik yang kami panggil Socratic questioning. Iaitu apabila kita cuba mempersoalkan dan mencabar pemikiran yang tidak bermanfaat tersebut. So mengambil daripada contoh yang tadi tentang seseorang yang mempunyai kawan baik yang telah terlupa mengucapkan selamat hari jadi sampai ia berfikir yang kawan baiknya ini benci kepadanya. So dalam situasi tersebut ia boleh bertanya diri sendiri, apakah bukti yang nyata untuk pemikiran saya ni? Adakah saya mendasarkan pemikiran ini pada fakta atau perasaan? Adakah saya hanya membuat andaian atau salah tafsir situasi? Atau apakah pendapat rasional dari rakan-rakan sekeluarga yang lain dalam situasi tersebut? So ini dinamakan teknik Socratic questioning, di mana kami mempersoalkan dan mencabar pemikiran tersebut. So sebenarnya terdapat banyak lagi cara-cara untuk mempersoalkan diri selain daripada yang disebut tadi, seperti mana yang maybe dipaparkan di skrin masa ni. Kalau para penonton kan screenshot lah untuk rujukan diri sendiri. Jadi tadi kan lihat apakah yang akan dipaparkan di sini. Layer of inner thoughts, ya. Lawyer of inner thoughts. Lawyer sebetulnya. Jadi bermacam-macam sebetulnya yang ada ya. Mungkin boleh diterangkan sedikit, Puan. So ini actually kami cuba act sebagai peguam lah untuk diri sendiri. So kami bertanya kepada diri sendiri menggunakan these questions lah. Macam apakah terdapat fakta macam adakah ia fakta atau adakah saya salah mentafsir situasi. So jadikan seorang ni sebagai peguam. So you fight for yourself, betul. Supaya Indah kalah dengan corak-corak pemikiran ini. Jadi sebenarnya kalau kita ni menyoal diri kita ni sendiri dengan soalan-soalan yang kita ni fikirkan selama ini, kenapa ianya berlaku kepada kita ni, dan yang membuatkan pemikiran kita ni tu satu, kita ni boleh jadi kemurungan, kita ni boleh jadi uri. Jadi adakah soalan itu membantu kita ni untuk menjawab persoalan itu? Macam mana? Jadi ya boleh dianggap sebagai permulaan lah untuk sebabnya pemikiran cognitive distortions ini semuanya pemikiran yang tidak rasional kan. Jadi kalau kiranya Tani menggunakan tadi beberapa soalan yang ditunjukkan tadi, Tani boleh mula untuk melihat sedikit yang rasional lagi. Ada soalan-soalannya yang mungkin akan membuat Tani terfikir, mungkin yang aku fikirkan tadi itu melampau ataupun Indah semestinya aku seorang saja yang rasa macam itu. Jadi dari sana lah ada permulaannya. Saya suka sebetulnya menggunakan analogi sebagai peguam atau lawyer tu. Kadang kita ni betul juga cakapnya tak saya cakap tadi. Betul juga kadang-kadang kita ni berada dalam satu perasaan atau perangkap dengan satu perasaan. Jadi tadi mulalah dengan checklist kita ni. Tanya soalan ni, dah ni. Dan mungkin bila kita ni seperti yang dikongsikan tadi, bila kita ni bertanya soalan-soalan ni kepada diri sendiri, bukan ia boleh menolong mengeluarkan pemikiran logik. Dalam itu namanya tadi sadar diri. Kalau yang tadi dah sadar diri macam mana? Itu yang susah untuk tadi bertanya kepada diri kita ni, apa yang kita ni buat, kesalahan yang kita ni buat, dan betul ke yang kita ni buat, dan juga telah kadang-kadang tadi dah memikirkan perasaan orang lain dan orang di sekeliling tadi, perasaan diri sendiri. Saat itu belum ada rasa sedar diri. Tapi dengan adanya rasa sedar diri, kita ni akan menyoal diri kita ni. Itu yang boleh membantu kita sedikit-sedikit. Kita diteruskan.
Jadi puan-puan tadi ada menerangkan secara ringkas bahawa intervensi yang digunakan dalam cognitive behavioral therapy ini. Bolehkah Puan Syazwina terangkan secara lanjut apa dia teknik terapi tersebut? Okey. Jadi intervensi yang dapat menolong tadi mengatasi cognitive distortions ini biasanya dilakukan dalam cognitive behavioral therapy. Jadi cognitive behavioral therapy ini adalah salah satu jenis psikoterapi yang digunakan masa ini dan ia berasaskan bukti dan juga berdasarkan prinsip di mana psikologis akan bekerja rapat dengan klien dan akan memfokuskan kepada corak pemikiran dan tingkah laku klien yang tidak bermanfaat. Dan dari sana juga psikologis akan mengajar strategi-strategi untuk mengubah corak pemikiran ini. Supaya dengan tujuan untuk meningkatkan keadaan kesejahteraan diorang ini. Dan alhamdulillah di Brunei Darussalam psikologis dan ahli-ahli profesional kesihatan mental di bawah Kementerian Kesihatan sudah melalui latihan dalam cognitive behavioral therapy juga. Dan insyaAllah terapi inilah yang akan digunakan mengikut kesesuaian klien yang dijumpai, terutama mungkin mereka yang ada masalah dalam mengatasi cognitive distortions ini. Jadi itulah ya kenyataannya ketika ini ada di antara pegawai-pegawai psikologis di bawah Kementerian Kesihatan ini menerima latihan CBT untuk membantu orang ramai. Jadi bagaimanakah orang ramai ini boleh menerima rawatan tersebut jika mereka masih mengalami tabiat-tabiat pemikiran yang sebentar tadi dihuraikan. Ada bis kita berdoa ya. Okey, so jika Auda menghadapi kesukaran jangka panjang dengan tabiat-tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat dan ianya mengganggu dengan urusan-urusan seharian bis kita, dan Auda pun boleh mendapatkan rujukan ke Perkhidmatan Psikologi Klinikal dan Masyarakat. Seorang ramai pun boleh pergi ke hospital atau pusat kesihatan terdekat dan berjumpa dengan doktor terlebih dahulu untuk penilaian awal dan barutah mendapatkan rujukan ke klinik psikologi. Okay, so once ada rujukan klinik psikologi pun akan menghubungi bis kita untuk perjanjian. Okay. Orang ramai pun boleh menelefon talian Harapan 145 yang beroperasi 24 jam setiap hari. Okay. Jika siapa ingin meminta nasihat kesihatan mental. Alhamdulillah. Memang semua orang memerlukan pertolongan sebetulnya daripada diri sendiri, daripada orang sekeliling tani, dan alhamdulillah juga telah diberikan pertolongan daripada pihak-pihak kerajaan juga, itu dari talian harapan Harapan 145 yang beroperasi 24 jam setiap hari, dan insyaallah mereka ini apa-apa masalah pun akan dapat dibantu dan ditangani dengan baik insyaallah juga. Jadi ribuan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, iaitu Puan Bibi Syazwina dan Puan Syazwina kerana datang pada hari ini program Sihat Minda untuk mengongsikan dengan kami tentang cara-cara mengenali tabiat-tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat. Pasal ni tani ceklah soal diri kita ni sendiri, adakah kita ni dikategorikan yang suka berfikiran ataupun mempunyai tabiat-tabiat pemikiran yang tidak bermanfaat. Apapun dengan perkongsian ini memberikan manfaat kepada kami semua dan juga penonton-penonton. Semoga ianya dapat diguna pakai untuk kita ni mencek diri sendiri. Jadi Ridwan, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.